Untuk video kali ini, cikgu akan bincangkan dengan kamu kertas peperiksaan percubaan biologi negeri Perak tahun 2020, tahun lepas punya. Jadi ini kertas yang kedua lah, kertas kedua. Dia ada dua bahagian, iaitu yang melibatkan soalan struktur dan soalan esei. Iaitu bahagian A ni adalah soalan struktur lah, bahagian B adalah soalan esei. Dan pastinya kamu kena baca lah ya, apa kehendak dalam bahagian A ni, dia nak kamu buat apa, dekat mana kamu nak kena tulis jawapan kamu. Dan selalunya dia di dalam soalan tu lah, di dalam soalan tu dia ada ruangan jawapan, kamu tulis di situ saja. Dan agak banyak ya markah untuk kertas 2 ni. Kertas 2 ni 100 markah. Jadi lebih banyak berbanding dengan kertas 1 yang mempunyai 50 markah. Jadi kertas 2 ni lah akan menentukan sama ada kamu dapat A atau tidak. Ya, sebab kalau tak berjaya untuk jawab kertas 2 ni, confirm takkan dapat A lah, confirm takkan dapat A. Sebab apa, markah dia boleh dikatakan lebih daripada separuh. Dan untuk kertas 2 ni memang agak susah, sebab kamu nak kena ingat betul-betul apa benda maklumat-maklumat yang terlibat di dalam soalan tu untuk kamu keluarkan. Berbanding dengan kertas 1, dia dah bagi jawapan. Kalau kamu tak tahu pun, kamu boleh pilihlah di antara 4 jawapan yang diberikan tu, ya. Okey, tanpa buang masa, kita pergilah. Jadi section A, bahagian A, 60 markah, jawab semua soalan dalam bahagian ini. Jadi kita pergi pada nombor 1. Rajah 1.1 di bawah menunjukkan satu sel haiwan yang dilihat di bawah mikroskop elektron. Jadi di bawah mikroskop elektron, dia boleh tengok organel-organel atau komponen-komponen sel yang ada di dalam sel. Kalau kita guna mikroskop cahaya saja, dia tak mampu sangatlah untuk melihat. Jadi kita boleh nampak untuk plasma membran atau cell wall, dinding sel. Tetapi nak lihat organel-organel tu memerlukan sesuatu teknologi mikroskop yang lebih canggih, yang lebih berkuasa tinggi. Jadi dia gunakan mikroskop elektron. Mikroskop elektron. Jadi kita ada VWXY adalah organel dalam sel haiwan sementara. Struktur Z boleh ditemui dalam nukleus. Ni struktur Z. Jadi sepatutnya kamu boleh labelkan lah ya. Jadi terpulang kepada kamu lah. Kamu nak labelkan boleh, tak labelkan pun tak apa. Jadi terpulang. Tapi ulang kaji, bila nama pun ulang kaji, kamu labelkan lah ya. Ulang kaji ni sebab dia tak ada fix masa. Dia tak ada satu lingkup masa ataupun ruang masa kamu nak ulang kaji tu berapa lama nak ambil masa. Tetapi kalau kamu nak cuba buat soalan berdasarkan masa sebenar, jadi mungkin kamu tak perlu tulis semua ni ya, tak perlu nak ingat semua ni, kamu just jawab jawapan yang betul sahaja untuk dapat markah. Tetapi untuk ulang kaji, bila nama pun ulang kaji, kamu kena refresh, kena ingat semula semua maklumat-maklumat yang mungkin berkaitan dengan soalan ataupun yang tak berkaitan dengan soalan, dengan harapan dia akan kuatkan lagi ingatan kamu. Cikgu selalu bagi contoh, kalau orang yang berlari petang-petang kan, dia jogging petang-petang tu sehari 2 jam, jadi dia nak masuk tournament pertandingan marathon ke apa ke. Jadi bila dia masuk, dia dah biasa lari 2 jam, dia tak ada masalah dia nak lari 2 jam. Berbanding dengan orang yang tak pernah lari, tiba-tiba masuk marathon tu, jadi dia akan menyebabkan kejutan bagi otot-otot dia. Jadi sama jugalah otak kita. Jadi bila kita tak latih otak kita untuk mengingat, untuk menguatkan lagi dia punya keupayaan, jadi dia akan ada bermasalah kalau dak hujung-hujung tu nanti barulah kamu mula nak push otak kamu untuk ingat banyak benda. Dan ini akan memberi masalah lah, mulalah tekanan lah, pressure lah, macam-macam. Sebab itulah konsisten. Setiap hari itu ada masa yang mana kamu luangkan untuk kamu keluarkan semua maklumat-maklumat ni. Jadi dia akan semakin kukuh, semakin kukuh, semakin kukuh ingatan tu di dalam otak kamu. Terutama bahagian cerebrum lah ya, bahagian cerebrum. Jadi W ni apa? W ni adalah centriole. Okay, W adalah centriole. Centriole ni terlibat dalam pembentukan gentian gelendung, formation of spindle fiber.
during the cell division process. Okey, itu yang bahasa Inggeris lah. Kalau bahasa Melayu adalah pembentukan gentian gelendung semasa pembahagian sel. Jadi boleh ya, pembahagian sel dia sama ada mitosis atau meiosis. Tetapi bagi sel haiwan sahaja, sel tumbuhan tidak ada sentriol. Jadi ini adalah mitokondria atau mitokondrion. Mitokondria ni adalah singular, mitokondria adalah plural. Cikgu tak nak ceritalah tentang plural dan singular ni. Cikgu sendiri tak ada masalah. Kamu boleh tulis kamu nak guna plural ke singular ke, tetap betul. Ya, tetap betul. Yang bahasa Melayu mitokondrion lah kan, bahasa Melayu mitokondrion. Okey. Kemudian ini adalah rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum disebabkan oleh dia ada ribosom yang melekat pada dinding-dinding dia. Seterusnya kita ada Golgi apparatus ataupun bahasa Melayu jasad Golgi. Okey, jasad Golgi. Dan adalah struktur lain ya, seperti ini kita ada plasma membrane. Kita ada cytoplasm dan yang lain-lain. Cikgu tak nak pergilah setiap satu tu. Kamu kena usahakan sendirilah bagi ingat setiap bahagian tu apa fungsi dia dan kenapa dia penting dalam kehidupan seharian bagi sel tu. Bagi sel tu menjalankan fungsi dia, kenapa organel tu penting. Jadi kena namakan organel V dan Y. Jadi organel V ni adalah mitokondrion. Kemudian bagi organel Y adalah Golgi apparatus. Ini just cikgu ambil daripada skema jawapan saja. Cikgu copy, cikgu paste. Okey. Jadi dapatlah 2 markah. Boleh ya? Dia dapat markah penuh lah di situ. Tak susah sangat kan? Kemudian nyatakan fungsi organel V dan Y. Organel V, mitokondrion. Apa fungsi mitokondrion? Generate energy in form of ATP. Jadi ataupun jana tenaga dalam bentuk ATP. Okey, jana tenaga dalam bentuk ATP. Seterusnya untuk Golgi apparatus. Apa fungsi Golgi apparatus? Cikgu tak apa nak suka sangat jawapan ni, sebab transport protein sintesis by ribosom ni dia seolah-olah fungsi bagi rough endoplasmic reticulum. Okey, jadi ini adalah fungsi bagi rough endoplasmic reticulum, iaitu untuk mengangkut protein yang dihasilkan, yang disintesis oleh ribosom. Dia akan angkut, kemudian daripada angkutan tu akan keluar di hujung dia tu yang dipanggil sebagai transport vehicle. Bukan vehicle, transport secretion. Apa nama dia? Cikgu pun lupa. Adalah transport apa tu. Kemudian dia akan bergerak masuk pergi ke dia akan bergerak masuk ke jasad Golgi. Jasad Golgi akan mengubah suai dan akan membungkus semula protein yang diterima daripada jalinan endoplasma kasar. Kemudian dia akan keluar menjadi secretory vesicle. Okey, secretory transport vesicle asalnya. Ya, transport vesicle. Kemudian dia akan keluar daripada jasad Golgi itu sebagai secretory vesicle. Okey, dia akan keluar sebagai secretory vesicle. Kemudian kita ada jadi jawapan dia apa yang ini? Untuk Y ni jawapan dia adalah dia akan menerima protein mengubah suai dan
membungkus semula. Protein yang dihasilkan di ribosom. Sepatutnya itu jawapan dia lah untuk Golgi apparatus. Jawapan dia untuk Golgi apparatus. Seterusnya kita akan pergi kepada yang B. Structure W play an important role in cell division. Jadi dia memainkan peranan penting dalam pembahagian sel. Jadi W ni apa? Centriole. Dia boleh tulis lah ya, centriole dekat W tu. If W fail to function, what is the effects toward the formation of new somatic cell? Jadi ini bila sebut tentang somatic cell, mestilah melibatkan proses mitosis. Okay? Sebab dia somatic cell. Kalau dia melibatkan reproductive cell atau gamet, dia mestilah proses meiosis. Jadi apa jawapan dia? Centriole ni adalah W itu adalah centriole. Jadi centriole ni berfungsi untuk membentuk gentian gelendung. Dia berfungsi untuk membentuk gentian gelendung. Jadi apabila W centriole fail to function, gagal untuk berfungsi, kromosom akan fail to split off. Jadi kromosom tu akan gagal untuk dia berpisah. Jadi ini adalah dalam proses anafase. Okey, anafase. Jadi ingat lagi tak? Kalau untuk proses mitosis, kita ada prophase, kita ada metaphase, anaphase dan telophase. Jadi dalam proses anaphase ni, kromosom tu akan ditarik ke kutub yang bertentangan, menyebabkan dia akan terpisah. Ya. Untuk mitosis dia akan kekalkan bilangan kromosom. Dia tidak akan mengalami penambahan atau pengurangan bilangan kromosom. Okey, jadi ini tak ada masalah lah. Jadi W ni function untuk membentuk gentian gelendung ataupun form spindle fiber. Tetapi apabila W ni fail, akan menyebabkan kromosom tu fail to split off. Cuma kromosom ni kadang-kadang ini masalah lah. Okey, sebab apa? Sebab dalam buku teks, kalau tak salah cikgu, dia guna sister chromatid atau dia guna kromosom. Jadi kromosom ni adalah nama umum bagi struktur genetik itu, genetic structure tu. Jadi kadang-kadang dekat G1 ni untuk cell cycle interface ya. Dekat G1 kita boleh panggil dia sebagai kromosom juga. Boleh nak panggil dia kromosom. Dan kita boleh nak panggil dia sebagai kromatin. Kromatin. Kenapa kita panggil dia kromatin? Sebab dia dalam keadaan long thin tract, berbenang halus panjang. Jadi boleh nak panggil kromosom, tak ada masalah. Nak panggil kromatin pun memang betul lah, dia kromatin dekat G1. Ini berkait bahagian interface ya. Interface ni bahasa Melayu interfasa. Cikgu ni kadang susah. Sekejap nak kena guna bahasa Inggeris, sekejap sakit nak kena terang pula dalam bahasa Melayu, sebab dua-dua ada yang minta. Jadi minta cikgu ajar bahasa Inggeris lah, bahasa Melayu lah. Jadi takkan cikgu nak buat dua versi video kan. Jadi hopefully yang bahasa Inggeris, belajar dalam bahasa Inggeris tu boleh faham lah. Yang belajar dalam bahasa Melayu pun sama juga boleh faham. Jadi kita panggil sebagai kromatin. Kemudian dekat S kan, lepas G2 interface ni dekat G1, kemudian dia akan masuk dekat S phase. S phase ni akan berlaku apa? Akan berlaku replication. Replication tu maksudnya dia akan salin diri dia, akan copy itself, dia akan mula hasil satu persatu struktur yang sama dengan yang asal. Okey, daripada struktur dia macam ni, kemudian dia akan salin diri dia, akan hasilkan struktur yang sama dengan struktur yang asal, sehinggalah kelihatan seperti macam rama-rama lah. Jadi yang ini kita panggil apa? Kita panggil dia sebagai kromatik beradik, sister kromatik. Kita panggil dia sebagai sister kromatik. Ya. Kita nak panggil kromosom boleh tak? Boleh juga, tak ada masalah. Boleh nak panggil kromosom. Jadi boleh, tak ada masalah. Kita nak panggil kromatik sahaja pun boleh jugalah. Nak panggil kromatik sahaja pun boleh juga.
Jadi kromatik tu yang bahagian mana? Kromatik ni yang bahagian ni. Satu kromatik, yang ni dua kromatik. Jadi hubungan antara satu kromatik dengan satu kromatik ni kita panggil sister kromatik ataupun kromatik beradik. Ya. Jadi kita boleh gunalah. So, nak sebut kromatik pun boleh, nak sebut kromosom pun boleh, nak sebut sister kromatik pun boleh. Jadi dia akan fail to split off, dia akan gagal untuk berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Jadi keanafis ni antara proses yang sangat-sangat penting, dia akan guna tenaga. Dia guna tenaga dalam bentuk ATP untuk mengalami pengecutan dan tarik kromatik beradik itu ke kutub yang bertentangan. Kemudian kita ada mitosis also not applicable ataupun mitosis will not function. Will not function, boleh lah, tak ada masalah, dia tidak berfungsi nanti. Okey, dan kalau kat sini kita tengok satu markah. Jadi ada 3 markah kat situ kan. Tetapi disebabkan dia maksimum 2 markah saja, kamu tetap akan dapat 2 markah. Tadi itu yang atas, ini 1 markah, 2 markah lah, 1 kan. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada C. Organel U merupakan organel berbentuk sfera yang terdapat struktur X. Sintesis protein berlaku di organel ini. Okey. Organel U. Apakah organel U? Organel U ni adalah ribosom. Terus pergilah, ya. Organel U, structure X. Okey. Structure X tu apa? Rough endoplasmic reticulum. Jadi di rough endoplasmic reticulum ni dia ada ribosom. Cikgu pergi pada ribosom. Jadi tulis saja ribosom, dapatlah 1 markah. Okey, dapat 1 markah. Seterusnya kita ada soalan rajah 1.2 menunjukkan struktur protein P and Q. P dan Q. Nyatakan aras organisasi bagi protein P and Q. Jadi ini yang paling tinggi sekali bentuk dia. Dia ada yang bawah dia lagi. Okey, dia ada yang bawah dia lagi. Kemudian dia ada yang ini, kemudian dia ada yang last sekali. Yang ini quaternary, kemudian kita ada tertiary, kemudian kita ada secondary, kemudian kita ada primary, ya. Jadi kita ada yang ini adalah quaternary. Okey, 1 markah. Kemudian yang ini dia yang nombor 2 dalam secondary ni. Okey, 1 markah. Jadi total up dapat 2 markah untuk soalan ini. Seterusnya nyatakan contoh protein P. Jadi protein apa yang dalam bentuk quaternary? Iaitu yang melibatkan hemoglobin. Seterusnya kita ada sutra. Jadi sutra ni datang daripada ulat beluncas lah. Jadi selalunya cikgu tak pasti dekat Malaysia ni ada ke tak. Kita ada penternakan ulat beluncas ni untuk menghasilkan sutra ni. Tetapi sebenarnya dia agak kejam ya untuk penghasilan sutra ni, disebabkan sutra ni berasal daripada kepompong ulat beluncas tu. Dan dia takkan tunggu ulat beluncas tu jadi dewasa baru dia ambil kepompong tu, tak. Dia akan terus matikan ulat beluncas tu dan ambil kepompong tu. Cikgu ada tengoklah dokumentari dia tu. Nampak kelihatan seperti kejam. Sama juga kalau sarang burung. Kalau sarang burung ni, kalau kita tengok dekat tempat-tempat yang sawah bendang, kelapa sawit, dia ada rumah-rumah yang menternak burung-burung walid dipanggil, ataupun dia adik-beradik burung layang-layang lah, tinggi kita nampak kan, seperti bangunan terbiar tu. Kemudian dia akan menyebabkan burung-burung tu datang lah. Sebab apa? Dia ada pasang muzik itu yang menyebab pasang bunyi itu yang menyebabkan burung tu datang dan bertelur. Jadi dia takkan biar bila burung tu dah datang buat dia punya sarang, dia takkan biar je. Pengusaha tu nanti dia akan ambil sarang-sarang burung ni yang asalnya daripada air liu burung walid ni, kemudian dia akan bunuh semua
anak-anak burung tu, dia takkan simpan. Okey, dia takkan simpan, dia takkan tunggu biar besar dulu, tak. Selalunya dia akan bunuh dan dia akan ambil lah sarang burung tu. Jadi kelihatan seolah-olah agak kejam lah tindakan manusia ni. Jadi kita patah balik lah, cikgu dah mengarut ke arah lain tu. Jadi kita ada di sini iaitu melibatkan sutra. Jadi sutra ni dia macam seolah-olah berunsurkan protein. Jadi bila berunsurkan protein, dia punya bahan tu, jadi dia akan terkesan dengan suhu. Dia akan terkesan dengan suhu. Jadi kalau suhu tinggi akan menyebabkan struktur dia tu akan rosak. Akan berlaku proses nyah asli ataupun denaturation. Sebab itulah kita tak boleh basuh sesuka hati kita punya pakaian-pakaian yang melibatkan sutra. Selalunya kalau orang Islam ni tak boleh pakailah sutra bagi yang lelaki. Yang perempuan tak ada masalah. Tapi kadang-kadang tu lah selalunya yang masalah kalau tie lah kan. Tali leher tu kadang-kadang dibuat daripada sutra. Baju ni jarang lah nampak ya. Jadi kita tak boleh basuh dengan air panas. Jadi semestinya jawapan dia, kalau soalan ditanya, cadangkan 2 cara untuk mengekalkan kualiti pakaian sutra. Jadi kena basuh guna cold water. Nampak tak? Kalau kamu nak jawab yang ini, yang melibatkan markah lebih daripada 2, ataupun yang melibatkan mungkin panjang sikit lah penyataan dia, jadi kamu boleh tulis dalam keadaan yang macam ni. Kamu nak buat point form pun boleh, kamu nak dash macam ni pun boleh, dia tak ada masalah. Okay? Ataupun kamu nak sambung pun boleh. Contohnya, wash using cold water, do not expose silk directly to sunlight pun boleh jugalah. Pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kamu jangan tak letak titik pula, kena letak titik. Dan ayat kamu tu dia jangan biar dia tergantung. Seolah-olah pemeriksa nanti dia tercari-cari mana sambungan ayat tu. Okey, mana sambungan ayat tu. Jadi terpulang kepada kamu nak buat macam mana asalkan ada jawapan. Jadi wash using cold water, satu markah. Kemudian do not expose silk directly to sunlight, satu markah. Kemudian use dry cleaning to wash the silk. Okay, silk dress. Jadi use dry cleaning to wash silk dress. Okay, cikgu tak suka guna tiba-tiba dry cleaning ni. Kita nak dry cleaning apa? Bagi ayat tu jangan tergantung lah. Ya, satu lagi markah. Jadi kat sini kamu boleh dapat 3 markah. Tetapi maksimum yang kamu boleh dapat hanyalah 2 markah sahaja. Maksimum 2 markah sahaja. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Jadi kalau tengok soalan kedua ni, tahulah plasma membrane. Jadi plasma membrane ni dia ada pada sel tumbuhan dan sel haiwan. Jadi sel tumbuhan cuma dia ada struktur yang lebih sedikit dari segi dinding sel. Jadi sel tumbuhan tu ada dinding sel. Dinding sel ni akan mengekalkan bentuk sel tu lah, bentuk tumbuhan tu. Jadi dia tak sesenangnya dia nak berubah. Kemudian kita pergi teruslah kepada plasma membrane ni. Jadi dia bagi tahu diagram 2.1 show the structure of plasma membrane based on the Frick mosaic model. Okey, ataupun model mosaic bendalir. Jadi apa maksud mosaic? Okey, mosaic ni maksudnya dia mempunyai banyak komponen. Jadi dalam plasma membrane ni dia bukan ada satu jenis sahaja komponen. Dia ada banyak komponen yang membentuk plasma membrane tu. Dia ada bahagian yang kepala ni. Okey, bahagian kepala ni hydrophilic head. Kemudian yang bahagian ekor ni hydrophobic tail. Jadi hydrophobic tail ni kamu nampak dia banyak berbanding dengan hydrophilic yang suka dengan air. Tetapi kamu kena ingat, air bergerak merentas ataupun meresap di plasma membrane dengan resapan ringkas. Resapan ringkas sebab molekul dia molekul yang kecil. Jadi dia tak memerlukan bantuan mana-mana protein pembawa ataupun protein liang untuk mengangkut air itu. Ini untuk level kamu lah. Untuk level kamu. Jadi kemudian kita ada bahagian ekor ni, ada bahagian kepala. Seterusnya kita ada protein
Protein liang di sini, ini protein pembawa lah. Protein liang, protein pembawa. Kemudian kita ada bendalir. Apa maksud bendalir? Dia mempunyai ciri-ciri seperti cecair. Ciri-ciri seperti cecair ini maksudnya dia boleh bergerak. Dia boleh bergerak dengan mudah. Kalau pepejal ni, kita sentuh satu bahagian, dia tak akan memberi kesan kepada bahagian yang lain. Tetapi kalau plasma membran ni, kalau sini dia bergerak ke arah sana, jadi dia akan boleh bergerak. Kemudian kalau kamu nampak sini kepala ni, dia boleh bertukar. Yang ini dia boleh pergi sebelah sana, yang ini dia boleh pergi sebelah sana. Kemudian yang protein pembawa ni, dia boleh pergi sebelah sana. Protein liang ni dia akan boleh pergi sebelah sana. Dia boleh bergerak dengan sesuka hati dia. Tak ada masalah. Sebab itulah kita panggil dia bendalir. Dia mempunyai ciri cecair. Okey, itu yang cikgu mampu nak terangkan kepada kamu lah. Kemudian kita ada struktur kan. Jadi struktur antara yang kita boleh tambah adalah melibatkan kolesterol. Jadi kolesterol ni berada di antara ekor. Okey, ekor, iaitu hydrophobic tail. Kemudian ni adalah dui lapisan fosfolipid. Kalau satu sahaja, dia adalah fosfolipid sahaja. Jadi kena tengok juga soalan. Kalau kamu nampak kat sini, dia melibatkan fosfolipid sahaja. Kalau kamu jawab X tu fosfolipid bilayer atau dui lapisan fosfolipid, salah. Sebab apa? Dia tak rujuk, dia tak buat X macam ni. Kalau dia buat X macam ni adalah fosfolipid dui lapisan. Fosfolipid dui lapisan. Okey, apa lagi cikgu nak ni? Jadi kemudian kita ada glycolipid dan glycoprotein. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar seperti antena tu daripada protein, kita panggil glycoprotein. Kalau ada yang keluar seperti glycolipid, kita panggil seperti glycolipid. Seperti antena daripada kepala lipid ni, kita panggil glycolipid. Jadi dia akan mengesan apa yang berada di berhampiran dengan sel. Jadi dia akan bagi tahulah sel. Jadi dia akan maklumkan kepada sel sama ada perkara tu bahaya, perkara tu perlu diatasi, perlu diambil ke bahan-bahan kimia tertentu. Jadi antena ataupun glycolipid, glycoprotein ni akan berfungsi dengan fungsi dia lah. Jadi namakan struktur bagi berlabel X. Jawapannya adalah fosfolipid. Okey, jawapan dia adalah fosfolipid. Nyatakan satu ciri struktur X. Jadi ciri struktur X dia adalah dia ada hydrophilic head, ataupun kamu boleh tulis salah satu jawapannya hydrophobic tail. Salah satulah. Okey, salah satu. Jadi satu markah. Sama ada dia has hydrophobic tail ataupun have hydrophilic head. Okey. Dengan menggunakan anak panah pada rajah 2.1, tunjukkan bagaimana ion kalsium bergerak merentas membran plasma. Cikgu pun tak pasti yang ini, sebab kalau kamu baca yang bahasa Inggeris, using error in diagram 2.1 show how sodium ion. Kat sini ditulis sodium ion. Tiba-tiba dekat dalam soalan bahasa Melayu ni dia guna ion kalsium. Ion kalsium, ion sodium adalah dua ion yang berbeza. Kalau bahasa Melayu dia kalsium di sini, jadi ke atas ni mesti kalsium. Dan di dalam silibus kamu tak belajar tentang pergerakan ion kalsium. Cikgu tak pastilah ada ke tidak, tapi saya ingat cikgu tak ada pergerakan ion kalsium ni. Dan pergerakan ion kalsium ni dia ada banyak keadaan, sama ada dia bergerak keluar, bergerak ke dalam, semua ada. Jadi ada sel-sel tertentu memang dia memerlukan kalsium, seperti sel tulang contohnya. Jadi sel tulang tu ada sel di dalam tulang tu. Jadi untuk pembentukan sel-sel tulang ataupun pembentukan bahagian tulang tu sendiri memerlukan kalsium. Jadi dia akan masuk ke dalam sel. Okay, dia akan masuk ke dalam sel. Jadi kalau dia masuk ke dalam sel, pergerakan dia, anak panah dia adalah anak panah masuk lah. Ni kan inside kan, yang ni outside. Jadi itu pergerakan dia
selalunya kalau melibatkan. Tetapi kalau melibatkan ion sodium yang ada dalam silibus kamu, kamu boleh buka muka surat 55. Ya, kalau tak salah cikgu muka surat 55, pergerakan ion sodium tu dia bergerak keluar. Dia bergerak keluar daripada dia bahagian dalam, dan dia akan keluar sodium Na+, Na+. Ada 3 sodium yang akan diangkut keluar. Kemudian akan melibatkan 2 ion potasium yang akan masuk dalam semula. Jadi itu kalau melibatkan sodium. Kalau melibatkan kalsium, dia akan masuk. Tapi ikut juga, sebab tu cikgu kata ada sebenarnya bahagian-bahagian tertentu dalam biologi ni menunjukkan ion kalsium tu keluar. Ion kalsium tu keluar. Tetapi kalau ikut yang kita punya pemahaman secara overall dia, secara keseluruhan ni, mesti dah dimasuk ke sel. Untuk sel tu digunakan, terutama sekali melibatkan organ-organ atau tisu-tisu yang memerlukan kalsium untuk dia punya pembahagian sel. Seterusnya, jadi itulah ya, agak kontroversial lah sama ada masuk atau keluar ikut kepada jenis ion tu. Kemudian explain your answer. Jadi kalsium ion akan bind dengan specific site dekat carrier protein. Kalsium ion akan bind dengan specific site dengan carrier protein, protein pembawa. Kemudian carrier protein tu akan berubah bentuk. Carrier protein akan berubah bentuk. Kenapa dia berubah bentuk? Disebabkan penggunaan ATP. Penggunaan ATP yang kemudian akan menyebabkan active transport. Akan menyebabkan pengangkutan aktif. Okey, kemudian tulis sodium ion pula, move again concentration gradient. Ataupun calcium ion lah, move again concentration gradient. Ini sebab apa? Sebab cikgu copy paste daripada jawapan. Okey. Ni patutnya kalsium sajalah kan. Di calcium ion, move again concentration gradient. Jadi apa dia punya pemakahan dia? Okey, ni satu. Tak, kecil sangat belah. Satu markah. Okey. Satu markah. Okey. Jadi hak bawah ni dia adalah markah yang berkongsi dengan yang atas ni. Kalau ikut skema lah. Jadi total up kita boleh dapat 4 markah, tetapi disebabkan maksimum dia 3 markah saja, jadi dapat 3 sahajalah. Ya. Jadi itu antara yang cikgu boleh terangkan kepada kamu lah ya. Antara yang boleh terangkan kepada kamu. Okey, seterusnya soalan C. Rajah 2.2 menunjukkan seekor ikan laut yang disimpan dalam akuarium yang berisi air tawar. Jadi kita ada ikan laut tapi simpan dekat air tawar. Ikan laut ni sebenarnya sel dia tu mempunyai kandungan garam yang membolehkan dia hidup di dalam air laut yang masin. Jadi sel dia tu sendiri ada kandungan garam yang membolehkan dia hidup pada air laut. Jadi dia tak samalah dengan ikan darat ni, ikan sungai ni, ikan kolam ni. Sebab apa? Ikan darat, ikan kolam, dia tidak ada kandungan garam seperti ikan laut tu. Tapi kamu janganlah anggap bila ada kandungan garam tu dia akan menyebabkan ikan tu masin. Tak. Dia ada struktur di dalam badan dia tu, organ di dalam badan tu yang berkeupayaan untuk membuang garam-garam yang berlebihan yang tidak ada pada ikan darat ataupun ikan sungai lah. Cikgu sebut ikan darat pula, nanti pening kepala kamu. Okey. Jadi sekarang ni maksudnya ikan laut ni sel-sel dia adalah hypertonik. Maksudnya dia tinggi kandungan garam, dia akan rendah kandungan air. Dia akan tinggi salt concentration, akan low water potential. Jadi dekat luar ni adalah fresh water, air tawar. Air tawar ni hypertonik. Okey. Ini cikgu guna bahasa Melayu. Jadi kena guna bahasa Melayu lah.
hipotonik. Jadi hipotonik ni akan tinggi dia punya water potential. Water potential. Kamu jangan duk ikut ya singkatan-singkatan yang cikgu guna ni. Water potential WP jangan sekali-kali guna dalam jawapan kamu. Cikgu guna ni sebab nak singkatkan penerangan. Kalau tidak nanti tak apalah cikgu tulis. Biasalah. Nanti kamu terikut-ikut water potential akan tinggi dekat kawasan air tawar. Jadi akan menyebabkan apa? Menyebabkan air ni akan bergerak daripada luar masuk ke dalam. Dia akan menyebabkan pergerakan air daripada luar masuk ke dalam. Jadi lama kelamaan ikan tu akan mengembung, sel tu akan expand. Sel tu akan expand dan akhirnya dia boleh burst. Sebab dia sel haiwan, dia bukan sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan kita panggil dia sebagai terjit. Terjit, dia segah. Dia tak akan pecah. Kalau sel haiwan dia kemungkinan pecah. Seperti mana dalam contoh buku teks ni adalah red blood cell ataupun sel darah merah ataupun erythrocyte. Kalau bahasa Melayu erythrocyte lah. Jadi macam mana jawapan dia? The cell of the fish are hypertonic to fresh water. Cikgu terang dah tadi yang atas. Water diffuse into cell by osmosis. Jadi pergerakan air dalam silibus kamu, dalam level kamu semua melibatkan osmosis. Pergerakan air semua melibatkan air. Bila sebut je air bergerak mesti osmosis. Air bergerak macam mana? Air bergerak daripada kawasan banyak ke kawasan yang sedikit. Kemudian akan menyebabkan cell expand and burst. Jadi di sini ada 3 jawapan kamu. Ini 1 markah, 1 markah, 1 markah. Berapa maksimum markah dia? Okey, untuk yang skema ni dia bagi markah untuk water diffuse into cell 1 markah. Kemudian water diffuse into cell by osmosis ni, osmosis ni 1 lagi markah. Jadi in total akan dapat 4 markah. Ini yang berdasarkan skema jawapan lah. Berdasarkan skema jawapan. Kemudian soalan D. Table 1 show the blood glucose level range of healthy individual and a diabetic individual. Okey. Jadi kita ada yang diabetic. Kemudian this method use high ionization radiation. High dosage is targeted to tumor area. Jadi ada orang ni dia kena high blood glucose, tetapi pada waktu yang sama kenapa tiba-tiba ada ionization radiation ni ya? Ni salah ni bukannya. Ni mana datang pun. Cikgu kadang-kadang bukan apa. Kita copy paste tu jawapan. Dia tiba-tiba dia duduk dekat situ. Tak ada situ. Okey. Jadi ini melibatkan aras glukosa darah seseorang individu. Jadi kamu ingat bila sebut tentang darah, blood. Okey. Bila sebut tentang blood, jadi blood ni terbahagi kepada 2. Dia ada yang 55% adalah plasma. 55% daripada darah tu adalah plasma. 45% daripada darah tu adalah cellular component. Cellular component. Cellular component adalah komponen sel lah. Jadi plasma ni sendiri 90% daripada plasma adalah water, air, dan 10% daripada plasma adalah other substance lah. Other substance. Kemudian cellular component pula kita ada lah yang melibatkan red blood cell RBC, kita ada white blood cell, kita ada thrombocyte ataupun platelet. Okey, platelet. Jadi kamu nampak tak, komponen yang paling banyak sekali di dalam darah ni adalah air. Air yang paling banyak sekali. Dan ada substance ni dia ada macam-macam lah. Dia ada apa dalam other substance? Dia ada hormon, ada enzim. Kamu jangan ingat enzim untuk enzim pencernaan saja ya. Enzim juga ada yang melibatkan proses-proses lain. Contohnya enzim untuk pembekuan darah. Tak salah cikgu, thrombokinase tu enzim. Jadi dia ada di dalam salur darah enzim. Kemudian kita ada protein. Ada digested substance.
Digested substance ni bahan yang daripada sistem pencernaan. Okey? Datang daripada sistem pencernaan. Contohnya kita ada vitamin B, C. Vitamin B dengan C. Okey? Kita ada vitamin B dengan C. Kemudian kita ada apa lagi? Glukos. Jadi glukos pun sama juga. Dia ada di dalam salur darah. Untuk apa dia ada dalam salur darah? Untuk diangkut pergi ke sel-sel. Jadi sel-sel memerlukan glukos ni. Jadi sekarang ni kalau glukos ni tinggi akan menyebabkan darah ni jadi, bila glukos tinggi, dia akan menyebabkan darah ni dalam keadaan hypertonik. Okey, hypertonik terhadap komponen sel, cellular component. Cellular component ni dia di dalam dia tu adalah dia punya cytoplasm. Ada cytoplasm dia, ya. Jadi dia akan lebih keadaan dia yang melibatkan hypertonik, yang cellular component ni dia akan jadi hypotonik. Jadi akan menyebabkan air keluar daripada RBC itu dan dia akan masuk ke dalam darah. Air keluar daripada white blood cell tu, dia akan masuk ke dalam darah. Okey, keluar daripada cytoplasm tu, yang akan menyebabkan, terutama sekali, red blood cell ni akan kehilangan air. Jadi bila red blood cell kehilangan air, dia akan mengecut. Jadi red blood cell ni akan mengecut. Dia akan shrink. Ataupun kita panggil sebagai crenation. Crenation. Jadi high glucose level cause blood plasma. Kita tengoklah apa dia punya soalan. Cikgu tertinggal pula soalan ni kan. Nyatakan kesan aras glukosa darah yang tinggi terhadap sel darah merah individu yang mempunyai diabetes. Jadi high glucose level cause blood plasma. Nampak tak blood plasma? Hypertonik kan, hypertonik terhadap sel darah merah. Menyebabkan water diffuse out of red blood cell by osmosis. Kemudian red blood cell undergo crenation ataupun red blood cell shrink. Jadi itu antara penerangan dia lah yang mampu cikgu terangkan kepada kamu. Jadi macam mana proses pembahagian markah dia? Jadi yang ini cikgu tukar warna merah. Yang ini satu markah. Yang ini satu markah. Yang ini satu markah. Tapi dia nak dua je. Markah dua saja. Jadi dua markah lah maksimum. Walaupun ada tiga kemungkinan markah yang betul yang boleh diberikan. Okey, tetapi maksimum hanya boleh dapat dua sahaja. Seterusnya soalan nombor 3. Meiosis dibahagikan kepada dua peringkat pembahagian sel, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nampak tak dia guna Romanized punya numbering. Kamu jangan sekali-kali guna 1, 2. Okey, guna yang yang Rumi punya ataupun yang Barat punya ni. Romanized tu Barat jugalah kan. Tapi tak boleh guna ni ya. Kamu pergilah baca mana-mana buku teks dalam dunia yang terangkan tentang biologi, takkan jumpa ni. Kalau kamu jawab meiosis 1 macam ni, meiosis 2 macam ni, cikgu akan bagi pangkah lah. Tak boleh guna macam tu. Sama juga kalau tulis anaphase 1 macam tu. Tak nak macam ni, jangan tulis sekali-kali anaphase 1. Jangan terbiasa atau biasakan diri kita buat benda yang salah. Kena pastikan kita biasakan diri buat benda yang betul. Jadi bila kita sentiasa buat benda yang betul, kita tak letakkan pemeriksa tu di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah tu maksudnya apa? Ada 50% daripada diri dia rasa tak kena yang kamu buat tu. Yang guna 1, guna 2, guna 3, dia rasa tak kena. Jadi dia rasa tak nak bagi markah kat kamu. Ada 50% lagi kemungkinan dalam diri dia rasa, alah kesiannya dekat pelajar ni kan.
Jadi kemungkinan dia akan bagi markah. Jadi kenapalah kamu sebagai pelajar, kamu nak letakkan pemeriksa tu di tengah-tengah? Sebab apa? Sebab kemungkinan besar dia tak bagi markah dekat kamu, kosong. Jadi kemungkinan tu sesuatu yang merugikan. Kalau dia bagi markah satu, tak apalah, okey lah. Tetapi ada kemungkinan dia tak bagi markah kat kamu. Jadi kamu ni sebagai pelajar, cuba fikirkan, kalau kamu duduk di tempat pemeriksa tu, apa kemungkinan yang markah diberikan kepada kamu. Jadi proses R ni, bila sebut tentang proses R, dia adalah proses pindah silang, crossing over. Okey, jadi jawapannya crossing over, 1 markah. Kemudian struktur S. Cikgu pun tak pasti lagi ni, kenapa dia tunjuk dekat ni, satu lengan ni saja. Satu lengan tu kita boleh panggil dia sebagai kromatid. Boleh panggil dia kromatid. Okey, kromatid sahaja. Ni satu kromatid. Sini satu kromatid. Sini satu kromatid. Sini satu kromatid. Jadi semua sekali ada 4 kromatid. 1, 2, 3, 4 kromatid. Kita nak panggil dia sebagai sister kromatid pun boleh jugalah. Mungkin dia merujuk kepada semua ni ke? Dia tak kena. Dia punya garisan tu tak sepatutnya macam tu. Kalau ikut skema jawapan, dia letak jawapan dia adalah centromere. Kalau centromere, dia terus pergi ke tengah-tengah ni. Okey, dia berada di tengah-tengah. Dia bukan berada yang dekat sini ni. Tak. Okey, jadi jawapan dia bagi tahu adalah centromere. Jangan tertukar antara centromere dengan centriole. Centromere lain ya, centriole lain. Centriole tu adalah organel yang ada di dalam sel haiwan yang membantu dalam pembentukan gentian gelendung in the formations of spindle fiber. 1 markah. Jadi total up kita dapat 2 markah untuk bahagian ni. Seterusnya kita ada terangkan kepentingan proses S. Jadi bila sebut tentang proses S, kenapa pula proses S ya? Dia dah tahulah cikgu. Dia sepatutnya proses R. Proses R. Ini adalah proses R. Ya, sebab negeri Perak cikgu tak tahulah. Jadi kepentingan proses R. Jadi kamu nak tulis macam mana? Kamu boleh tulis point form macam ni. Buat ayat, titik. Kamu buat point form, buat ayat, titik. Point form, buat ayat, titik. Nak mula ayat macam mana? Guna huruf besar. Ya, guna huruf besar, E huruf besar, C huruf besar. Ni pelajar-pelajar HPM ya. Takkanlah orang kata apa, tata bahasa grammar yang paling mudah sekali yang diajar waktu sekolah rendah, kamu tak boleh lagi nak kuasai dengan sepenuh hati. Ya, kuasai dengan sepenuh hati. Janganlah guna yang macam tu ya. Kalau yang complicated tu kita boleh consider lagi. Tetapi yang mudah-mudah ni, kita pastikan sentiasa guna cara yang betul. Ya. Yang pertama, exchange of genetic material between homologous chromosome. Jadi yang ini, struktur ni dipanggil sebagai homologous chromosome. Jadi homologous chromosome ni, dia ada paternal chromosome, dia ada maternal chromosome. Cikgu tak nak terang dengan lebih mendalam tentang paternal dan maternal chromosome ni ya. Nanti panjang sangat video ni. Cikgu pun penat kalau nak ulang balik yang melibatkan mitosis, meiosis tu. Jadi dia akan ada crossing over, pindah silang. Ya, dipindah silang. Dan dia akan menghasilkan produce new genetic combination. Dia akan cause variation. Cikgu tak suka sangat jawapan yang cause variation ni. Cause variation dekat mana? Yang melibatkan apa? Variation kat mana? Jadi cause variation in organism. Okay? In organism. Bagi panjang sikit ayat tu, dia kelihatan tak tergantung. Jangan biarkan dia tergantung. Ya, jangan biarkan dia tergantung. Nanti pemeriksa akan tertanya-tanya. Dia merujuk kepada apa. Tapi disebabkan cikgu ambil daripada skema jawapan, jadi ini merikut kepada orang yang buat soalan ni lah. Orang yang buat soalan ni. Jadi tak apalah, itu pemakahan yang dia nak bagi. Tapi cuma cikgu nak bagi tahu kamu, jangan terbiasakan buat ayat tergantung yang akan menjadi tanda soal bagi pemeriksa. Okay, kemudian enhance the ability of survival in different environment. Jadi bila ada genetik kepelbagaian yang banyak, variation yang banyak di dalam individu-individu ni,
dia akan menyebabkan dia lebih bagus untuk dia survive dekat environment. Bayangkan kalau satu individu dia datang daripada parent yang sama, tetapi dia mempunyai genetik yang sama, tidak ada perbezaan langsung. Jadi bila datang penyakit, semua tu akan sakit. Tapi kalau dia melibatkan kepelbagaian, orang ni macam ni genetik dia, orang lain macam lain genetik dia, orang lain lagi genetik dia. Jadi bila penyakit datang, dia boleh survive lah. Mungkin salah seorang ni boleh survive. Kemudian bila dia boleh survive, anak-anak dia kemungkinan boleh survive juga. Cucu cicit dia kemungkinan boleh survive juga. Walaupun penyakit tu memusnahkan yang lain-lain. Ya, jadi itulah dia enhance the ability of survival in different environment. Jadi kita ada jawapan ni. Markah dia macam mana? Ini satu markah, ini satu markah, satu markah, satu markah. Jadi total up dia adalah 4 markah. Tetapi maksimum yang kamu boleh dapat hanya 2 sahaja. 2 sahaja markah. Okey, kemudian C. Jadi C ini dia melibatkan proses meiosis. Jadi mesti melibatkan anafase. Anafase 1. Macam mana kita tahu dia anafase 1? Sebab dia tarik kromatik beradik ni, dia pull sister chromatid towards ataupun to the opposite pole. Dia tarik keseluruhan, dia tak pisahkan kromatik beradik itu. Jadi bila dia tak pisahkan kromatik beradik itu, inilah akan menyebabkan daripada keadaan dia cikgu cakap apa tadi, bila dia tarik dia tarik keseluruhan, dia tak pisahkan kromatik beradik itu, dia tarik keseluruhan, inilah yang menyebabkan daripada dia keadaan diploid, dia akan jadi haploid. Okey, dia akan tinggal separuh. Jadi kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kromosom. Daripada 8 kromosom nanti, daughter cell akan tinggal 4 kromosom sahaja. Jadi waktu dia masuk dekat meiosis 2, dia bermula dengan 4 kromosom, yang satu lagi itu pun 4 kromosom. Kemudian bila dia jadi 2, yang 4 kromosom tu akan kekal 4 kromosom, yang 4 kromosom akan kekal 4 kromosom. Tetapi waktu dia 8 kromosom ni, dia akan hasilkan 2 sel anak yang 4 kromosom. Waktu meiosis 2 ni akan kekalkanlah bilangan 4 kromosom. Waktu dekat meiosis 1 ni, dia akan berkurang daripada 8 kromosom jadi 4 kromosom saja. Dia ada 2 sel anak yang dihasilkan. Daripada 2 yang akan sel anak dihasilkan, dia akan masuk meiosis 1. Akhir sekali ada 4. Ada 4 sel anak, 1, 2, 3, 4 sel anak. 4 daughter cell with a genetic variation, with a genetic combination. Okay, genetic combination. Ni cikgu padamlah yang ni ya. Padam bawah ni. Jadi namakan fasa meiosis yang ditunjukkan rajah 3.2, jelaskan pelakuan kromosom. Jadi fasa apa ni? Jadi cikgu pun tak pasti kenapa dia tak namakan fasa tu. Okey. Sepatutnya kena namakan fasa tu lah. Sebab apa? Name the phase. Meiosis shown in diagram 3.2. Jadi bila namakan fasa tersebut, jadi kamu kena tulislah. Okey. Fasa rajah 3.2 ialah anafasa 1 titik. Kemudian kamu kena describe the chromosomal behavior during the phase. Jadi apa chromosomal behavior during the phase ni? Each chromosome homolog separate from its homologous pair. Each kromosom homolog ni akan terpisah daripada pasangan homolog dia. Itu yang berlaku lah. Kemudian to be pulled to the opposite pole. Jadi dia separate macam mana? Sebab dia ditarik ke kutub yang bertentangan. Jadi kenapa dia boleh ditarik ke kutub yang bertentangan? Disebabkan ada pengecutan bagi gentian gelendung. Pengecutan bagi gentian gelendung.
Jadi dalam permarkahan skema jawapan ni, dibagi markah dekat sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Ada 3 markah lah, 1, 1, 1. Dan sepatutnya bila dia kata namakan face shown in diagram 3.2 ni, ini pun ada markah 1 jugalah. Walaupun dia tak tulis, tapi sepatutnya kena ada 1 juga markah di situ. Jadi ada 4 markah maksimum 2, kamu akan dapat 2 sahaja. Walaupun tulis banyak. Jangan tulis ayat yang salah. Ayat yang salah ni dia akan memberi kesan kepada markah keseluruhan kamu. Okey, maklumat yang salah akan menyebabkan mengganggu permarkahan kamu. Dia akan mengganggu permarkahan. Kemudian huraikan kesan kepada bilangan kromosom sekiranya struktur X tidak berfungsi. Jadi bila gentian gelendung ni tidak berfungsi, menyebabkan dia tak ditarik kepada kutub yang bertentangan. Jadi bila dia tak ditarik pada kutub yang bertentangan, proses meiosis akan hasilkan gamet. Jadi bila dia hasilkan gamet tu sama ada dia kurang 1 kromosom ataupun dia lebih 1 kromosom. Jadi kalau tengok di sini ada berapa bilangan kromosom dia, ada 8. Jadi gamet tu nanti kemungkinan dia akan ada 7 kromosom sahaja, atau salah pula dah. Dia kan 8. Jadi dia gamet tu nanti dia akan jadi 4. Sama ada dia ada 3 kromosom sahaja atau dia ada 5 kromosom. Dia lebih 1 atau dia kurang 1. Apa jawapan yang diberikan dalam skema? If the chromosome fail to separate, okay, if effect chromosome fail to separate, gamete will have abnormal numbers of chromosome. Okay, jadi dia akan menyebabkan kromosom fail to substrate. Dia tak boleh perkataan if ya. Jadi kromosom fail to substrate, terus pergilah. Kalau struktur X ni malfunction, dia akan menyebabkan kromosom fail to separate. Jadi gamete will have abnormal number of chromosome. The zygote will have 47 chromosome. Cikgu pun tak pasti kenapa dia nak tulis zygote ni dan kenapa dia nak tulis 47 kromosom. Okay? Kenapa dia nak tulis 47 kromosom? Disebabkan sel asal dia hanya ada 8 kromosom sahaja. Hanya ada 8 kromosom sahaja. Mana datang 47? Okay? Mesti dia nak ingatkan yang atas ni adalah melibatkan melibatkan manusia. Okay? Jadi 8 kromosom ni bukan manusia lah, dia haiwan lain. Mungkin tumbuhan lain ke? Bukan tumbuhan lah sebab ada sentriol. Okay? Kalau ada sentriol dia bukan tumbuhan, dia melibatkan haiwan. Tapi ini tak kena lah dalam skema jawapan cikgu rasa tak kena. Jadi 1, 1. Okay? Biasalah ya, kadang-kadang cikgu yang buat soalan ni mungkin dia dalam keadaan rushing ataupun tidak ada vetting proses ataupun pemurnian. Jadi pemurnian ni dia akan kumpul ramai-ramai cikgu yang ada, kemudian dia akan pergi satu persatu soalan tu dan dia akan bincang lah dari segi bentuk soalan tu macam mana, dari segi jawapan dia tu macam mana, kena ke tidak, markah dia macam mana. Lagipun yang ni trial sahaja ya, trial sahaja mengikut negeri kan. Jadi macam tu lah ya. Cikgu pun kadang-kadang kalau kita ni buat sendiri, cikgu buat sendiri buat soalan, kadang-kadang memang banyak terlepas pandang. Sebab apa? Sebab kita bukan buat yang itu saja dalam seharian hidup kita. Ada kadang-kadang mungkin ada cikgu yang ada anak ramai ke kan, dia ada masalah melibatkan anak-anak dia ke. Okay, mungkin ada cikgu lelaki tu ada bini ramai ke. Jadi kadang-kadang benda-benda yang macam ni terlepas pandang. Ya, terlepas pandang. Cikgu pun tak adalah kata cikgu bagus sangat ya. Mungkin penerangan cikgu ni mungkin ada yang tak kena. Penerangan cikgu kamu di sekolah tu lagi bagus. Ini tak ada masalah lah. Kamu belajarlah yang mana kamu faham. Sebab yang penting tu kamu. Kamu tu yang nak ambil SPM. Bukan cikgu-cikgu kamu yang nak ambil SPM. Cikgu kamu, cikgu sendiri dah lepas dah zaman tu. Yang pentingnya sekarang adalah kamu sendiri. Macam mana kamu nak belajar. Dan pastikan kamu terus bersemangat. Usahakan untuk kejayaan diri sendiri. Jadi ada 2 markah di sini.
Ada dapat 2 lah nanti. Seterusnya kita ada D. Jadi ini melibatkan kanser. The cancer cell will spread and destroy normal cell around them. Cancer that is not identified at early stage can cause damage to the organ and finally death. Jadi kanser ni dia boleh spread to other part. Jadi sama satu, dengan menggunakan contoh yang sesuai, huraikan bagaimana mutagen menyebabkan pembentukan sel kanser. Dalam skema jawapan ni kamu boleh download sendirilah ya. Kamu boleh download sendiri. Dalam skema jawapan D1 ni, dia hanya bagi example saja. 2 example of mutagen. Tapi dia tak terangkan how mutagen cause formation of cancer cell. Dia tak terangkan. Jadi agak bermasalah lah. Jadi cikgu ambil salah satu contoh, iaitu yang melibatkan radioactive radiation boleh menyebabkan kerosakan kepada DNA. Jadi dengan ada pendedahan exposure to the radioactive radiation, they will cause the damage to the DNA. Akan ada kerosakan kepada DNA. Jadi damage of the DNA can cause cell cycle abnormalities. Jadi kitar sel tu akan ada tidak normal dan akan menyebabkan mitosis without control. Mitosis without control. Jadi 1 markah, 1 markah, 1 markah. Maksimum berapa? 2. Okey, 2 markah saja. Pergi kepada seterusnya. Terangkan bagaimana kaedah radioterapi dapat mengawal atau menghentikan pertumbuhan sel kanser. Jadi radioterapi method ni, the method use high ionization radiation. 1 markah. It has ability to kill cancer cell. Jadi dia guna ionization radiation ni, fizik lah ya, fizik. Jadi dia guna satu pancaran yang berpekatan tinggi. Okey, berpekatan tinggi ni, kemudian dia akan fokus kepada cancer cell tu yang ada keupayaan untuk membunuh cancer cell tu. 1 markah. Higher dosage targeted to tumor area. 1 markah. Jadi in total ada 3 markah, tetapi kamu tetap akan dapat 2 saja sebab maksimum markah 2 saja. Kita pergi pada soalan nombor 4. Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan dalam bentuk pertumbuhan. Arah pertumbuhan dalam gerak balas tumbuhan bergantung kepada arah rangsangan. Jadi namakan jenis gerak balas berdasarkan pernyataan di atas. Jadi ini melibatkan pertumbuhan. Okey, melibatkan pertumbuhan. Jadi dia tindak balas dia melibatkan pertumbuhan. Jadi dia melibatkan tropisme lah. 1 markah ya. Kemudian namakan hormon yang terlibat dalam proses pertumbuhan ni. Hormon yang involved in the response. Describe A1 ni adalah auxin. 1 markah. Jadi Rajah 4.1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji satu hormon ke atas pertumbuhan kolektil jagung. Jadi apa akan jadi? Ini ada kolektil, kita tutup. Kemudian ada cahaya, kita tutup kolektil tu dengan aluminium. Covered with aluminium. Jadi apa akan jadi? Tumbuhan tu dia akan naik straight ke atas. Okey, tumbuhan tu akan naik straight ke atas. Dia akan tumbuh tegak ke atas. Jadi cahaya ni, arah cahaya ni tidak akan mempengaruhi tumbuhan. Sebab apa? Tumbuhan tu telah ditutup pada bahagian pucuknya oleh aluminium. Jadi hormon tu dia berada dalam keadaan sekata. Taburan dia dalam keadaan sekata. Jadi bila dia taburan dalam keadaan sekata, dia akan tumbuh menegak ke atas. Akan tumbuh tegak menegak ke atas. Seterusnya nombor 2, explain your answer in B1. Jadi apa jawapan yang diberikan dalam skema? Auxin dihasilkan di meristem apex pada hujung kolektil. Jadi meristem apex hujung kolektil tu akan hasilkan auxin. Jadi kawasan-kawasan meristem tu, pucuk atau akar akan hasilkan auxin. Jadi hujung kolektil yang ditutup dengan kepingan aluminium tidak menerima cahaya.
Jadi bila dia tidak menerima cahaya, oksin tu akan menyerap ke zon pemanjangan. Jadi dia ada 3 zon pemanjangan. Dia ada 3 zon. Dia ada zon pembahagian sel, zon pemanjangan dan zon pembezaan. Zone of differentiation, zone of elongation, zone of cell division. Taburan oksin akan sekata. Cikgu dah terang tadi, di hujung tu nanti akan ada taburan oksin yang sekata. Kadar pertumbuhan sel dalam zon pemanjangan adalah sama. Kolektil tumbuh tegak ke atas. Jadi pemakahan dia macam mana? Banyak pemakahan ni ya. Satu markah, satu markah, satu markah, satu markah, satu markah, satu markah. Jadi in total ada 6, 2, 4, 6 markah. Tapi kamu tetap akan dapat 3 markah sahaja. Seterusnya kita ada rajah 4.2 menunjukkan percambahan biji benih jagung. Jadi dia ada melibatkan bahagian pucuk dan bahagian akar. Bahagian pucuk dan bahagian akar. Apa soalannya? Berdasarkan peranan hormon tertentu, bandingkan. Jadi bila ada perkataan bandingkan, kamu kena buat apa? Kamu kena ceritakan tentang persamaan. Kemudian kamu kena ceritakan perbezaan. Apa benda yang sama, apa benda yang berbeza. Kemudian kita ada 4 markah. Jadi persamaan pucuk dan akar, kamu buat macam tu kan? Buat point form dia tu. Kedua-dua pucuk dan akar bergerak balas terhadap graviti. 1 markah. Kedua-dua pucuk dan akar dipengaruhi oleh oksin. 1 markah. Menunjukkan tindak balas tropisme. 1 markah. Kemudian dalam perbezaan pucuk dan akar, di sini ni ada perkataan manakala. Kena tulis macam ni. Kamu jangan cerita dulu semua tentang pucuk. Pucuk. Kemudian kamu titik. Lepas tu baru cerita dengan akar. Kamu sengaja cari masalah. Kamu nak biar pemeriksa tu pergi padankan untuk kamu pula. Yang mana satu merujuk kepada pucuk dia. Yang mana satu merujuk kepada akar dia. Jadi kalau kamu buat macam tu, pemeriksa tak akan bagi markah kat kamu. Kamu akan dapat kosong. Jadi tolonglah ya. Tolonglah. Dia kena ada melibatkan kedua-dua. Kalau pucuk dan akar melibatkan persamaan. Tetapi kalau yang melibatkan perbezaan, dia ada perkataan manakala di sini. Manakala kepekatan oksin tinggi pada hujung akar merencat pemanjangan sel. Sel-sel bahagian bawah pucuk dengan kepekatan oksin tinggi memanjang lebih cepat berbanding bahagian atas pucuk. Manakala, nampak tak? Ada penerangan tentang pucuk, ada penerangan tentang akar. Jadi tak boleh kamu pergi asing, akar duduk kat tempat lain, pucuk kat tempat lain. Lepas tu kamu nak biar pemeriksa tu curung cari dekat kamu. Jangan buat macam tu. Okey, kamu akan hilang markah yang banyak lah. Jadi ini ada 1 markah nanti. 1 markah. Kemudian ni ada 1 markah. Ini ada 1 markah. Ada 3 markah. Jadi dalam skema ni, dia bagi tahu yang bahawa hanya 1 saja markah untuk persamaan. Walaupun kamu ada 3 markah di sini, okay, dia hanya bagi 1 markah saja untuk persamaan dan 3 lagi markah adalah untuk perbezaan. Okey, 3 lagi markah adalah untuk perbezaan. Kemudian untuk D, rajah 4.3 menunjukkan teknik digunakan petani untuk menghasilkan anak benih baru. Jadi dia nampak tak, dia buat keratan batang, kemudian dia sentuhkan keratan batang di hujung tu dengan serbuk penggalak akar. Di serbuk penggalak akar ni dia ada oksin, yang akan menyebabkan penghasilan ataupun menyebabkan terbentuknya adventitious root. Okey, adventitious root. Jadi terangkan teknik yang digunakan dalam rajah 4.3. Serbuk penggalak akar mengandungi oksin. 1 markah. Oksin merangsang pertumbuhan akar adventitious pada keratan batang. 1 markah. Menghasilkan anak benih yang baru. 1 markah. Jadi ini semua akan menyebabkan kamu dapat 3 markah. Tetapi disebabkan markah yang maksimum dia 2, jadi 2 lah.
Okey, 2. Soalan nombor 5. Rajah 5.1 menunjukkan pewarisan dua bentuk balung ayam. Jadi kita ada balung ayam walnut yang heterozigot. Jadi dia kata heterozigot ni. Balung ayam ni adalah dalam keadaan dia heterozigot. Kemudian balung ayam P pula dalam homozigot. Homozigot. Jadi Y ni semestinya adalah homozigot resesif. Sebab apa? Sebab dia heterozigot ni, dia dalam keadaan walnut. Walnut ni adalah dominan. Okey, walnut ni adalah dominan. Jadi dominan alel kita kena wakilkan dengan B. Resesif alel kita kena B kecil. Jadi apa yang walnut ni? Walnut ni dia mestilah B besar, B kecil. Yang ni pula B kecil, B kecil. Okey? Jadi bila kita kacukkan antara B besar, B kecil, B kecil, B kecil, ini kita buat yang inilah. Jadi kamu akan dapat gamet dia. Gamet kena bulat ya. Ini satulah turunkan. Pergi sebelah sana. B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Jadi B besar ni walnut. Walnut ni bentuk macam ni. Jadi ni walnut. Yang ni walnut. Yang ni bentuk P. Yang ni bentuk P. Yang ni bentuk walnut. Yang ni bentuk walnut. Jadi yang ni mestilah B besar, B kecil, B besar. Tak nak ganggu dia punya tu. B besar, B kecil, B besar, B kecil. Yang ini adalah B kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Jadi sekarang ni kita adalah nilai bagi V, nilai bagi U. Okey, dia nak apa? Tuliskan genotyp bagi ayam berikut S. S apa? B besar, B kecil. B besar, B kecil. U pula, U, B kecil, B kecil. Dapatlah satu markah, satu markah. 2. Ya. Kemudian, lukis rajah skema menunjukkan trait anak yang dihasil jika S dan V dikacukkan. Kita nak S dengan V, iaitu B besar, B kecil, B besar, B kecil. Okey, jadi kita ada induk lah. Induk S cross dengan V. Okey, kemudian kita pergi tulis pada induk. Okey, induk ya. Fenotip induk. Jadi fenotip induk ni balung walnut. Ini pun sama juga, balung walnut. Kemudian kita pergi kepada genotip induk. Jadi genotip dia B besar, B kecil, B besar, B kecil. Betul tak? Tadi kan kita dah buat dah. Ini apa tadi dia kata? S dengan V kan? S dengan V ni. S dengan V. Jadi kita dapat genetik induk. Kemudian apa akan berlaku pada individu S dengan individu V ni? Akan berlaku proses meiosis. Meiosis dia akan hasilkan apa? Hasilkan gamet. Jadi B besar, B kecil kena bulat. B besar, B kecil. Ni tepi-tepi ni jangan tinggal ya. Tepi-tepi ni jangan tak buat. Kalau tak buat ni tidak ada markah nanti. Tidak ada markah. Kemudian akan berlaku apa? Akan berlaku persenyawaan. Okey, persenyawaan sebelah sana. Jadi B besar, B besar. Boleh tak dia nak kacuk ini dengan yang ini? Tak boleh lah. Ni satu individu yang sama. Kalau dia hasilkan sperma, takkan sperma nak kacuk dengan sperma nak jadi apa? Dia mesti sebelah sana. B besar, B kecil. Jadi ni B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Jadi A ni adalah F1 genotip. Okey. Jadi kita boleh tulis seterusnya adalah F1 fenotip. Jadi A ni apa dia? Balung walnut. Ini adalah balung
Kamu tulislah bagi elok ya. Kamu jangan ikut cikgu. Kamu jangan ikut benda yang tak kena. Ini adalah balung P. Sekarang ni baru kita pergi kepada nisbah. F1 nisbah genotip. Jadi nisbah genotip F1. Genotip ni kita ada 3 jenis, B besar, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Ada berapa B besar, B besar? Ada satu sahaja. Ada berapa B besar, B kecil? Ada satu, ada dua. Ada berapa B besar, B kecil, B kecil? Ada satu. Itu nisbah untuk genotip. Kemudian kita buat pula F1 nisbah fenotip. Ada berapa ciri ni? Kita ada balung walnut. Kemudian nisbah balung P. Nisbah balung walnut ada 3. 1, 2, 3. Balung P kita ada satu sahaja. Ya. Jadi apa dia punya jawapan? Nyatakan nisbah fenotip berdasarkan rajah skema kacukan B1. 3 balung walnut, 3 balung P. 1 markah. Ya, dapat 1. Cikgu lupa tadi ni 4 markah kan. Jadi kita akan dapat markah yang pertama di sini. 1 markah. Okey. Meiosis 1 markah. Persenyawaan 1 markah. F1 genotip 1 markah. F1 fenotip 1 markah. Tapi kena ada tepi-tepi ni ya. Jangan kamu tinggal yang tepi-tepi ni kamu tak tunjukkan itu merujuk kepada apa. Jadi kalau kita buat ini 1, 2, yang ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, lebih dah lah. Markah maksimum dia adalah 4. Okay? Markah maksimum dia adalah 4. Dah dapat 4 markah penuh lah. Ya. 3 balung walnut, 1 balung P. Kemudian terangkan bagaimana trait di kalangan anak B1 dapat dihasilkan. Okey, trait di kalangan anak B2. Okey, B2. Jadi alel B adalah dominan kepada alel B kecil ini. 1 markah. Kemudian jika organisma tersebut adalah homozigous dominan B besar atau heterozigous, ia akan menunjukkan balung fenotip walnut. 1 markah. Jadi kalau dia dalam keadaan ada dominan B besar ataupun B besar B kecil, dia tetap akan menunjukkan ciri balung walnut sebabkan oleh adanya alel B yang dominan di sini. Jadi alel resesif ni dia kena duduk bersama dengan alel resesif, barulah dia dapat tonjolkan ciri resesif dia iaitu balung P. Okey, 2 markah dekat situ. Kemudian explain how we are able to obtain chicken with P comb if both parent are walnut comb. Jadi macam mana? Jadi dia kalau dua-dua alel tu, kalau dua-dua parent tu adalah walnut comb, macam ini lah, dua-dua dia adalah walnut comb ataupun balung walnut. Tetapi kita masih lagi boleh dapat anak yang balung P kalau dia dalam keadaan heterozygous ataupun keadaan heterozygot. Okey, kita tengoklah baca apa jawapan dia. Kedua-dua induk ayam balung walnut adalah genotip B besar B kecil, iaitu dia dalam keadaan heterozygot. Kedua-dua gamet mempunyai alel resesif B. Oleh itu apabila gamet B bersenyawa dengan gamet B yang lain, ayam balung P akan diperoleh. 1 markah, 1 markah, 1 markah. Jadi 3 markah untuk soalan tu. Jadi habislah yang merujuk kepada soalan struktur. Cikgu, ini sajalah yang cikgu mampu untuk terangkan kepada kamu ya. Jadi cikgu harap mungkin tak tahulah banyak ke tidak ya. Mungkin ada yang tak kena tu boleh nanti mesej cikgu bagi tahu. Yang bahagian ni mungkin kurang jelas ke, kurang penerangan ya ke. Cikgu tak pastilah ya. Cikgu bukan penanda kertas peperiksaan SPM ya. Cikgu ada sekali sahaja pengalaman untuk tanda kertas peperiksaan untuk matrikulasi. Jadi dalam matrikulasi itu kami pergi duduk kat satu hotel di Sepang tu. Kami duduk seminggu dekat situ.
Jadi duduk seminggu kat situ, satu hari pertama, hari kedua tu kami just bincangkan macam mana proses penandaan kertas peperiksaan ni. Bincangkan macam mana penandaan soalan ni, macam mana soalan kedua, macam mana soalan ketiga, macam mana, apa jawapan-jawapan yang kemungkinan boleh ditambah lagi, soalan ni kena atau tidak kena ke. Okey. Jadi macam tu lah. Lepas tu barulah kami akan dipilih untuk beri kertas-kertas soalan untuk kami tanda. Jadi kami duduklah dekat dewan tu daripada pagi pukul 8 sampai pukul 10 malam. Jadi tanda, rehat kejap, tanda balik, rehat kejap, lepas tu pergi makan. Lepas tu tanda, rehat kejap, tanda, rehat tu maksudnya kita relax lah kan. Kita tak boleh kata kita nak baca setiap masa. Lepas tu makan lagi, makan lagi. Jadi bertambah berat badan. Jadi untuk matrikulasi, lepas tu cikgu tak pergi dah. Malas lah. Okay? Duduk seminggu dalam tu rasa jemu. Rasa apa ni penuh otak tu ya, dengan jawapan-jawapan pelajar tu. Jadi itu antaranya lah ya, pengalaman matrikulasi SPM tak pasti. Jadi kamu boleh carilah cikgu-cikgu yang pernah berpengalaman menanda kertas SPM dan boleh dengarlah dia punya penerangan macam mana nak jawab kertas 2 ni. Mungkin dia lagi bagus penerangan dia ataupun dia lagi spesifik penerangan dia, tak ada masalah. Jadi boleh pergi dan belajar, dan kamu boleh pilih yang mana kamu rasa paling dekat dengan diri kamu, yang memudahkan kamu untuk menjawab soalan tu. Tak ada masalah ya. Kalau kamu nak ikut cikgu kamu kat sekolah sahaja pun tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey. Cikgu kat sekolah kamu tu lagi bagus lah ya kalau nak ikutkan. Jadi dia tahulah apa yang terbaik untuk kamu. Okay. Itu antara benda yang cikgu boleh kongsi dengan kamu lah. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh mesej cikgu. Ya, boleh mesej cikgu. Hopefully dapat sedikit sebanyak ulang kaji dengan kamu. Kemudian terangkan sedikit sebanyak tentang teknik nak menjawab kertas 2 ni. Nanti kita akan jumpa video seterusnya kepada negeri yang lain pula lah. Dalam section A. Cikgu akan habiskan section A dulu ya, bahagian A dulu. Kemudian dah habis bahagian A, baru cikgu masuk pada soalan AC.